Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Pada hari ini, cikgu akan mengajar kamu tentang istilah komponen kesusasteraan. Komponen kesusasteraan ini sangat penting untuk kamu pelajari bagi menganalisis karya-karya dalam buku teks yang akan kamu cari. Antara komponen sastra yang perlu kamu ketahui ialah tema. Tema ialah idea dasar atau persoalan pokok yang diungkapkan oleh seorang pengkarya. Bermaksud, tema ini ada satu sahaja di dalam satu karya yang akan mendasari keseluruhan cerita. Seterusnya, tema tidak dinyatakan secara langsung dengan jelas tetapi dinyatakan melalui unsur-unsur yang membentuk karya itu. Maksudnya, dia tak menyatakan secara jelas tema tersebut dalam satu cerita. Jadi mungkin dia nyatakan melalui dialog, aksi ataupun jalan cerita sesuatu cerita tersebut. Dinyatakan tema secara tidak langsung. Kemudian lazimnya dapat diketahui hanya sesudah karya itu dibaca dan dihayati seluruhnya. Maksudnya kita kena baca keseluruhan cerita dah habis sebab kita dapat mengungkapkan tema dalam cerita tersebut. Contoh kalau kita tengok dalam televisyen, kita tengok drama, filem, kita kena tengok sampai habis baru kita tahu apakah tema yang mendasari cerita tersebut. Seterusnya murid-murid, kita perlu mengetahui tentang persoalan. Persoalan ialah perkara-perkara kecil dalam sesebuah karya yang ada hubungannya dengan tema. Bertujuan menghidupkan dan memperkukuhkan tema yang cuba diketengahkan oleh pengkarya. Okey, kalau tema tu ada satu, persoalan ni boleh ada banyak. Mana isu-isu kecil, perkara-perkara kecil yang ada dalam sesuatu cerita tu. Contohnya, tema dalam satu karya itu tema tentang ketamakan untuk pembangunan. Okey, dalam tema itu terdapat persoalan-persoalan lain seperti kasih sayang dalam ahli keluarga, seperti sikap bertolak ansur, bekerjasama dalam masyarakat. Jadi itu adalah persoalan-persoalan kecil dalam sesuatu cerita. Kemudian terdapat juga watak. Watak ialah objek atau pelaku, baik manusia maupun makhluk lain seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Watak ni akan mengembangkan cerita, persoalan dan plot karya melalui aksinya. Selalu sifat-sifat tertentu ni kita watak dan diberi sifat-sifat tertentu termasuklah perangai, pemikiran yang dikenal melalui percakapan atau pelakuannya iaitu aksi. Jenis-jenis watak seperti watak utama, watak penting yang menggerakkan suatu cerita. Seperti Wira, Wirawati atau kita lebih kenali dengan hero dan heroin. Kemudian ada watak sampingan iaitu watak pembantu yang peranannya lebih kecil daripada watak utama dalam sesebuah karya. Ada juga watak hitam iaitu watak jahat atau watak yang buruk dalam sesebuah karya. Watak putih pula ialah watak yang baik yang menunjukkan nilai-nilai murni dalam sebuah karya. Watak-watak yang seterusnya ialah watak bundar, watak bersifat kompleks dan segala sifatnya dijelaskan secara terperinci termasuklah dari segi fizikal dia, botak ke, gemuk ke, kurus, lonjong ke, diperincikan, diceritakan secara perinci dalam sesebuah cerita itu. Watak pipih pula ialah watak tidak kompleks dan tidak difokuskan sangat dalam sesuatu karya. Maksudnya watak yang sipi-sipi sajalah, tidak penting. Watak dinamik ialah watak aksi, fikiran, pandangan dan perasaannya berkembang dan sering berubah-ubah. Watak dinamik ini watak yang aktif. Watak statik pula adalah watak yang tidak mengalami sebarang perubahan. Watak pasif ataupun fikirannya tidak berkembang dari awal hingga akhir cerita. Yang terakhir ialah watak kodi. Watak kodi inilah watak yang selalu terdapat dalam cerita rakyat. Seperti watak nenek kebayan, dan selalu muncul watak ini dalam cerita-cerita rakyat. Ini dikenali sebagai watak kodi. Seterusnya ialah perwatakan. Perwatakan ialah sifat watak yang digambarkan dalam watak-watak yang cikgu sebut sebentar tadi. Perwatakan ni kita tengok dari segi dua cara, iaitu watak lahiriah. Lahiriah ni macam fizikal lah. Maksud fizikal watak itu tinggi, lampai, gemuk, lemah, berambut ikan mayang, berkulit kuning lansat, botak dan sebagainya. Itu dari segi fizikal. Watak jasmaniah ni dari segi sifat dan perangai watak tersebut. Contoh pemarah, penakut, tegas, alim, jujur, bertanggungjawab, rajin, penyayang dan sebagainya. Selalunya murid-murid dalam soalan novel PT3
Jika ia inginkan kita bincang perwatakan seseorang watak, kita perlulah membincangkan tentang watak jasmaniah, lebih kepada sifat watak tersebut. Kita tidak membincangkan tentang watak perwatakan fizikal ya murid-murid. Seterusnya, latar. Latar ni ialah mengenai waktu, ruang dan suasana yang terjadinya satu peristiwa dalam satu karya. Kita selalunya mengambil kira latar tempat, latar masa dan latar masyarakat. Contohnya latar tempat berlakunya satu peristiwa di Tasik ke, cerita tu berkaitan dengan di sekolah, di Balai Raya, Pantai Morib dan sebagainya. Kalau latar masa pula ialah masa atau tempoh berlakunya sesuatu peristiwa yang digambarkan dalam sebuah cerita. Cerita tu berlaku mengikut masa tertentu. Contohnya zaman penjajahan ke, atau zaman Kesultanan Melayu Melaka, berkaitan dengan waktu malam, waktu pagi, waktu subuh. Itu berkaitan dengan latar masa. Latar masyarakat pula ialah keadaan masyarakat dalam sesebuah karya. Digambarkan tentang amalan, agama, kepercayaan dan pekerjaan. Contohnya masyarakat yang mementingkan pendidikan, berkaitan dengan amalan mereka, pentingkan pendidikan. Masyarakat yang percaya tentang amalan-amalan karun, maksudnya itu tentang kepercayaan mereka. Jadi itu semua berkaitan dengan latar masyarakat. Seterusnya bentuk. Bentuk ni kita gunakan selalunya untuk mengkaji puisi. Apa yang kita lihat dalam bentuk ialah kita kaji jumlah bait atau jumlah rangkapnya, jumlah baris, jumlah perkataan, jumlah suku kata dan rima akhir sesuatu puisi. Itu kajian ini berkaitan dengan kajian bentuk. Seterusnya gaya bahasa dan unsur keindahan. Gaya bahasa dan unsur keindahan ialah cara seseorang pengkarya itu menggunakan bahasa dengan baik dan kreatif dalam usaha mengungkapkan tema dan persoalan dalam sesuatu karya yang menjadi pemikirannya. Jadi dia gunakan bahasa ni secara kreatif dan baik untuk menarik minat pembaca membaca karyanya. Antara yang digunakan ialah diksi. Diksi ialah pemilihan atau penggunaan kata berkait rapat dengan binaan ayat, sama ada bahasa yang digunakan menarik, jelas, puitis dan sebagainya. Selalu kalau macam cikgu mengajar kamu puisi tradisional, penggunaan ayatnya yang panjang-panjang, itu kita dikira juga sebagai diksi. Ada juga penggunaan kata ganda, mungkin penggunaan peribahasa, ada kata pinjaman seperti bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa istana dan sebagainya. Itu kita panggil dia sebagai pemilihan kata atau diksi. Seterusnya ialah simile. Simile ialah perbandingan dengan menggunakan kata-kata seperti umpama, bak, ibarat dan sebagainya. Mana apa-apa saja perkataan yang seerti dengannya, kita panggilnya simile. Contohnya, sungguhnya Anis Sopilia umpama akal tunjang, lemah dan liat. Kita guna perkataan umpama. Jika murid-murid membaca karya atau puisi yang ada penggunaan seperti umpama, bak, ibarat dan sebagainya itu, kita akan klasifikasinya sebagai gaya bahasa simile. Singkoh pula ialah penyingkatan kata, penyingkatan perkataan. Contohnya, kau ni Sid, tak sabar-sabar lagi nak mendaki bukit itu. Di sini kita lihat ada singkatan perkataan. Contoh, kau daripada engkau, ni daripada ini, tak daripada tidak, nak daripada hendak. Telah disingkatkan. Kita kenali sebagai singkat. Seterusnya, terdapat juga pengulangan. Terdapat beberapa jenis pengulangan. Unsur pengulangan berlaku apabila kata, ungkapan, baris dan rangkap diulang dalam puisi. Ini kita kaji dalam puisi. Contohnya anafora, pengulangan pada awal baris secara berurutan. Contohnya banyak udang, banyak garam, banyak orang, banyak ragam. Jadi baris di atas, di bawah tu di awalnya menggunakan ungkapan yang sama, banyak. Yang kedua, epifora. Epifora adalah pengulangan kata pada akhir. Contoh, keli masuk ruang keluar, matahari masuk dalam keluar. Ini mungkin puisi lah kan. Jadi kat sini awak tengok.
di baris atas dan bawah itu ungkapan yang terakhirnya keluar-keluar. Ini kita panggil dia epiphora. Seterusnya, pengulangan responsi ialah pengulangan kata pada tengah-tengah baris. Baris atasnya, sayang indah pergi Johor. Baris bawahnya, dia yang kupinta pergi datang. Jadi, ada penggunaan kata pada tengah-tengah baris tu pergi. Dan yang terakhir itu repetisi, iaitu pengulangan kata pada baris yang sama. Pergilah sayang, pergilah jauh. Dalam baris yang sama ada pengulangan kata yang sama, itu pergilah. Seterusnya kita kenali nada dalam puisi. Terdapat nada romantik. Nada romantik ini berkaitan dengan puisi yang ada unsur-unsur kasih sayang dan kebahagiaan. Nada melankolik berkaitan dengan sedih, hiba dan mendayu-dayu. Nada patriotik pula ialah berkaitan dengan puisi yang berkaitan dengan perjuangan, keberanian dan cita-cita yang tinggi. Seterusnya, nada protes berkaitan dengan pemberontakan dan juga penentangan. Nada sinis ialah berkaitan dengan perasaan kurang senang atau sindiran. Memberi sindiran kita panggil nada sinis. Seterusnya terdapat inversi. Inversi ialah ayat atau rangkai kata yang diterbalikkan. Contohnya, kemarin aku belum ada. Mungkin ayat sepatutnya, aku belum ada kemarin. Terlalu kuat pula asasnya. Sepatutnya asasnya pula terlalu kuat. Tapi dalam mencipta puisi ni, kita boleh gunakan pelbagai jenis ayat. Jadi di sini kita lihat terdapat unsur inversi, iaitu rangkai kata yang diterbalikkan menjadi sebuah sajak. Seterusnya, imajan ialah penggunaan unsur alam. Contohnya, sungai, laut, semut, tasik, pohon. Apa sahaja yang kita jumpa dalam puisi berkaitan dengan unsur-unsur alam, kita kenalinya sebagai imajan. Kemudian personifikasi. Memberikan sifat manusia kepada objek atau unsur bukan manusia. Contohnya, kebosanan menggigit pangkal rasa. Perbuatan manusia, menggigit. Tapi diberikan pada unsur lain yang bukan manusia. Pangkal rasa, diberi kepada pangkal rasa. Contoh lain yang cikgu beri, matahari bangkit dari tidur. Matahari bukan manusia. Kita gunakan bangkit dari tidur. Diberikan sifat manusia, bangkit dari tidur. Itu kita kenali sebagai personifikasi. Terusnya, pelambangan. Terdapat simbol atau kata-kata yang digunakan untuk menerangkan sesuatu benda, keadaan atau peristiwa. Kalau kita baca dalam puisi atau karya, terdapat simbol ni dinyatakan secara tak langsung. Seperti kalau disebut pagi tu lebih kurang kepada maksud pelambangan usia muda. Senja berkait dengan usia tua. Mawar berkait dengan pelambangan gadis atau wanita. Merah mungkin berkaitan dengan perasaan marah atau sifat berani. Kumbang berkaitan dengan pemuda. Unsur bunyi pula terdapat dua, iaitu aliterasi, pengulangan unsur bunyi konsonan. Contohnya, kita hembus nafas panas pagi. Di sini dalam satu baris tu kita lihat ada pengulangan konsonan S. Seterusnya, terdapat asonansi, iaitu pengulangan unsur bunyi vokal. Tadi aliterasi konsonan dalam satu baris, pengulangan konsonan dalam satu baris. Tetapi asonansi inilah pengulangan unsur bunyi vokal. Contohnya, hanya papan-papan dimakan bumi. Okey, dalam satu baris tu kita lihat terdapat pengulangan bunyi vokal A. Kira berapa pengulangan bunyi vokal A dalam satu baris itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdapat pengulangan vokal A sebanyak 7 kali dalam baris puisi tersebut. Itu kita panggil asonansi. Seterusnya, nilai. Nilai adalah perkara atau perbuatan baik yang terdapat dalam karya. Nilai kasih sayang, nilai keberanian, nilai kerajinan, nilai berdikari, nilai kerjasama, nilai hormat menghormati, nilai kesederhanaan dan nilai kesyukuran. Terdapat nilai-nilai murni yang lain yang boleh kita ungkapkan dalam sesuatu karya. Mana perbuatan yang baik kita kenalinya sebagai.
Dapat juga pengajaran dalam sebuah karya, iaitu peringatan, amanat, perutusan atau pedoman atau mesej yang disampaikan oleh pengarang penulis kepada pembaca, disampaikan secara langsung atau tidak langsung. Jadi pengajaran-pengajaran ni ada pengajaran yang bentuk positif, ada pengajaran yang bentuk negatif. Kalau pengajaran yang bentuk positif, kita selalu gunakan perkataan kita hendaklah, kita mestilah, kita sepatutnya, kita hendaklah. Jadi kita yang positif ni, contoh, kita haruslah menolong orang yang berada dalam kesusahan. Contoh lain, kita mestilah sayang menyayangi antara ahli keluarga. Itu ayat positif. Jika pengajaran ayat negatif, kita gunakan kita jangan, kita tidak boleh, kita tidak sewajarnya. Kalau contohnya, kita tidak boleh menyiksa anak-anak yatim. Kita tidak boleh menyusahkan orang yang berada dalam kesusahan dan sebagainya lah yang berunsurkan negatif. Itu saja buat masa ini anak-anak. Sekian, terima kasih. Cikgu harap segala pengajaran cikgu pada hari ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid. Jika ada sebarang masalah, murid-murid boleh hubungi cikgu. Dan tugasan murid-murid pada hari ini ialah salin nota istilah kompetensi sastra ini di dalam buku nota sastra kamu. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.